Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau Syariah, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Ali Hadijah, Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka subuh ini sekali lagi kita bersama-sama salat subuh berjemaah. Dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu berkaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang berdasarkan ilmu yang benar sebagai amal salih kita, insyaAllah. Dan pada pagi ini kita teruskan lagi berkaitan dengan mandi wajib. Kita sampai kepada dan masa kita mandi, tiada wajib membasuhkan bulu yang tumbuh di dalam hidung, dan jikalau nyata kepada zahir sekalipun tak wajib. Mandi bulu dalam hidung tak wajib dimandikan, tak wajib dibasuh. Masa kita mandi wajib. Tak wajib. Sekalipun bulu hidung tu keluar, tak payah basuh pun tak apa. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i kita lah, tak payah basuh bulu hidung bila kita mandi wajib. Walaupun bulu hidung tu dah keluar. Kalau keluar panjang habasnya tu ada ke? Tak ada kan? Dia keluar sikit ya. Pun tak payahlah tuan-tuan ya. Dan jikalau banyak dan dimaafkan daripada rambut yang tersimpul dengan sendirinya. Mana rambut kalau tersimpul dengan sendirinya. Rambut macam mana tuan-tuan? Rambut yang keriting, simpul, dimaafkanlah. Tak payahlah nak diurut-urut, dibuka-buka. Tarik pula dia supit kat bawah dia, jadikan air masuk ke dalam dia, tak perlu. Kecuali simpulan itu kita buat sendiri. Buat sendiri simpulan, maknanya selalunya orang perempuan buat simpulan apa? Menyimpul rambut lah. Ikat rambut, lepas tu bila mandi tak buka. Itu tak sah mandi. Kena buka kalau kita buat sendiri. Kalau dia tersimpul sendiri, memang semula jadi, tak payah. Tak payah sampai air ke situ. Tak payah buka lah. Adapun jikalau banyak simpulannya, sekalipun banyak rambut daripada atas sampai bawah tu tersimpul semua, jadi rambut keriting ni, memang sukar nak diluruskan, dan bila mandi tidaklah dimestikan kita kena buka simpulan sebab dia tersimpul ataupun semula jadilah. Memang dah macam tu rambut dia. Kecuali memang kita ikat rambut kita tu, itu lain. Itu kena kita buka. Kalau kita ikat, kita kena buka bila mandi. Dan jikalau banyak simpulannya sekalipun, jika sukar membukakan, jika sukar membuka, payahlah nak buka. Biasanya bila dah banyak sedikit, malah susah kan. Adapun jika disimpulkan dia, maka jika sedikit pada huruf dimaafkan. Kalau ikat sikit-sikit yang getah,
simpul, ya, ikat. Bila mandi, sikit je, belah kiri, belah kanan. Tak banyak, itu dimaafkan. Kalau banyak, kena buka. Ya? Bila mandi wajib. Maknanya mandi wajib ni bukanlah sesuatu yang kita ambil mudah. Ya? Walaupun ada setengah-setengah bahagian ataupun setengah-setengah mazhab dia ambil mudah je. Ya? Tapi mazhab kita ni ataupun mazhab Syafi'i ni detail dan diterangkan dengan jelas bagaimana cara nak mandi wajib. Supaya kita mandi itu mandi yang sebenar-benar mandi wajib. Bukan mandi pagi, bukan mandi petang. Bukan mandi kerana bau badan kita berubah dan sebagainya. Tidak. Mandi kerana ibadah. Kerana itu adalah diwajibkan. Dan jika banyak pada huruf, tiada dimaafkan. Apa makna huruf, tuan-tuan? Jika banyak jika sedikit pada huruf, dimaafkan. Jika banyak pada huruf, tiada dimaafkan. Huruf ni apa makna dia? Kebiasaan. Ya. Biasa-biasalah. Huruf. Artinya memang macam tu hurufnya. Ataupun perkara biasalah. Maknanya sedikit. Pada pandangan semua orang dia sedikit. Tapi kalau luar biasa, maknanya tidak seperti huruf. Artinya luar biasalah. Banyak sangat, ya. Jika banyak pada huruf lebih luar biasa, itu tidak dimaafkan. Kena buka. Sikit tak apa. Sama juga macam darah-darah. Kalau ada yang berjerawat lagi lah. Ada yang berjerawat lagi kalau dah tua-tua ni. Ada jerawat lagi tak? Berjerawat sikit-sikit, darah tu dimaafkan. Tapi kalau dah jadi bisul tu lain lah, tuan-tuan. Jika banyak pada huruf, pada biasalah, tidak dimaafkan. Banyak sangat kita simpul rambut kita, ataupun melebih pada orang lain. Maka kalau kita tak buka, bila kita mandi, tak buka, maka mandi kita itu tidak sah. Itu yang dimaksudkan tidak dimaafkan. Kena buka rambut bila mandi. Kemudian apa perkara yang wajib pula bila kita nak mandi? Dan wajib dahulu daripada mandi menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit. Wajib. Itu wajib hukumnya. Belum mandi lagi. Sebelum mandi wajib kita hilangkan semua perkara-perkara yang boleh menghalang laluan air masa kita mandi. Ada getah ke, ada apa ni? Benda-benda yang melekat kat diri kita ke, kena clearkan dulu sebelum kita mandi. Bagi orang perempuan lagi banyak lah kan. Ada colak ke, ada gincu ke, cat ke, ada gincu ke, ada kuku ke. Ni macam mana ni kuku ni? Saya tak habis-habis lagi ni. Masa mengundi tu. Nak kena buang tak ni? Buang kuku. Tapi dah dipatuakan, ya. Dia tidak menghalang laluan. Bila kita ambil wuduk ke, mandi wajib ke, ya. Celupan hitam ni tak menghalang laluan air. Ini patwa. Tapi kalau kita rasa tak senang lah, macam mana nak mandi ni ataupun macam mana nak ambil wuduk ni, nampak macam zahir menghalang laluan air, itu fatwa sendirilah. Ya. Kalau kita pakai fatwa yang telah dipatwakan, ya, di pihak yang Jabatan Agama ke Majlis Fatwa ke, kita pakai yang tu. Kalau berlaku kesilapan ataupun sebenarnya tidak menepati apa yang sepatutnya, dari segi hukum, bukan kita yang tanggung, kita tak tanggung. Terhadap apa-apa yang kita buat setelah kita ikut fatwa daripada majlis fatwa ataupun mazhab-mazhab yang tertentu, kita tak tanggung. Kita tahu setakat itu saja. Sebab mereka yang membuat fatwa, mereka yang ada autoriti, sebagainya lah. Baik, ada soalan, tuan.
plaster luka tu. Tengok luka dia. Kalau sekiranya luka dia itu kalau kita buka plaster itu boleh menjejaskan luka kita bertambah-tambah teruk. Ya. Maka kita sapu je lah di luar dia. Ya. Tak apa. Plaster ke apa lagi yang kita tampal-tampal kat dahi kita tu, koyok ke apa ke tu, itu kena buka lah. Ya. Wajib kita menghilangkan segala apa yang menghalang laluan air kita bila kita mandi wajib. Itu hukumnya wajib. Maknanya kalau kita buat tak peduli, ya pedulilah. Tak payahlah tanggal-tanggalkan berapa yang melekat kat badan kita ni. Apa-apa yang kita tampal kat tangan kita, apa kita tampal kat muka kita, apa yang kita hubur kat gincu, kat bibir kita, tak payahlah, kita mandi je. Itu maknanya kita tidak melakukan perkara yang wajib sebelum mandi. Maka wajib itu mayusabu ala fi'li, dan berdosa kalau kita meninggalkannya. Berpahala kalau kita buat, berdosa kalau kita tak buat. Itu ya jawapan dia. Ya. Wajib kita menghilangkan segala cacat yang menegahkan sampai air kepada kulit seperti seumpama getah atau lilin atau kapur atau tanah atau kotor-kotor di bawah kuku. Bawah kuku tu kena buat hilang dulu, tuan-tuan. Kuku boleh panjang tak? Boleh panjang. Tapi bila ambil wuduk ataupun mandi wajib, kalau ada di bawah kuku itu, kotoran, kena buang dulu kotoran tersebut. Kalau susah sangat nak cungkil kotor-kotoran tu, nak dikeluarkan satu-satu, buang je lah kuku tu. Itu yang boleh senang sekali. Sebab itu jarang kita jumpa, ya, orang yang benar-benar nak sebagai seorang mukmin ataupun mukminah, yang benar-benar mendirikan solat ataupun benar-benar nak melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah ni dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang nak simpan kuku panjang, kaki panjang, kuku tangan panjang ke, rambut, rambut panjang ni ada, boleh, atau lainnya. Dan tiada wajib ia berkumur-kumur. Tak wajib. Kumur-kumur tak wajib. Buang benda-benda yang melekat kat badan yang menghalang laluan air itu wajib. Berkumur-kumur tak wajib bila kita nak mandi wajib. Tak wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Hanya sunat jua. Kalau nak buat itu boleh. Tapi hukumnya sunat. Bila kita masukkan air dalam hidung kita kumur-kumur tu tak wajib, tetapi sunat hukumnya. Apa maksudnya sunat? Hanya sunat jua supaya keluar daripada kaul yang mengatakan wajibnya. Ada juga pendapat mengatakan wajib. Kita masukkan air ke hidung, berkumur-kumur tu ada wajib. Ada pendapat ulama mengatakan wajib. Tetapi kalau sekiranya kita tak menerima hukum wajib tersebut, eloklah dibuat sebagai sunat untuk kita keluar daripada wajib. Maknanya kita tak buat dia sebagai wajib, tetapi kita buat dia sebagai sunat sahaja. Tidak dianggap wajib bila berkumur-kumur sebelum mandi wajib. Ada soalan, tuan? Adapun sunat mandi yang tiada muakkad itu amat banyak. Sunat-sunat mandi, ini sunat yang tidak muakkad. Apa makna muakkad? Muakkad maknanya sangat dituntut. Tapi kalau tidak muakkad, tidaklah dituntut sangat. Maknanya tak dituntut sangatlah mandi ni. Banyaklah. Maknanya boleh mandi. Hukumnya sunat, tetapi bukan sunat muakkad. Sunat ghairu muakkad. Sunat yang tidak muakkad. Yang tak sangat dah dituntut. Kalau nak mandi-mandilah, kalau tak mandi pun tak apalah. Maka setengah daripadanya mandi yang sunat tidak muakkad. Sunat ghairu muakkad. Sunat yang tidak muakkad ialah mandi
kerana berubah bau tubuhnya. Dah kerja peluh-peluh, ya. Kalau orang muda-muda ni kerja ataupun pergi main bola balik berpeluh-peluh, berubah bau badan, sunat mandi. Tapi hukum sunat itu bukanlah sunat muakkad. Sunat ghairu muakkad. Ghairu muakkad ni tidaklah dituntut sangat. Tapi hukumnya sunat. Pahalanya kurang sikitlah daripada yang muakkad. So, pertama sekali mandi kerana berubah bau tubuh. Dan mandi kerana hendak berhimpun dengan orang yang banyak. Nak berhimpun, nak menghadiri majlis jamuan hari raya. Itu berhimpunlah tu. Kenalah mandi dulu. Dan hukum kita mandi itu sunat. Cuma bawah sikitlah pada sunat muakkad, dia sunat ghairu muakkad. Tapi bila kita nak pergi menghadiri perhimpunan, satu jamaah contohnya, kenalah mandi. Hukumnya sunat. Dan kerana iktikaf. Dan sunat mandi bila kita nak iktikaf di masjid. Nak pergi masjid, iktikaf ni duduk di masjid lah. Seperti jangka masa yang kita dah tentukan. Ini sebelum kita pergi iktikaf itu, mandilah dulu. Kalau lama sangat, 2 hari iktikaf di masjid tu tak mandi-mandi, tak sampai maksud lah. Maksudnya, tak adalah kebersihan diri kita. Sebab tu kita sediakan dengan mandi, bersihkan diri dulu sebelum kita iktikaf. Begitu juga, sunat kita mandi tawaf ifadah. Apa dia tawaf ifadah? Tawaf wajib haji. Tawaf haji lah. Tawaf ifadah. Sunat mandi sebelum kita melakukan tawaf tersebut. Tawaf ifadah ni satu daripada perkara yang wajib haji. Wajib ke rukun? Rukun haji. Kalau tak buat, haji tak sah. Tawaf wida. Bila tawaf nak meninggalkan Mekah, mandi dulu. Inilah maksudnya kita mandi. Nak rasa air zam-zam. Kita mandi sebelum kita nak meninggalkan Mekah tu. Selepas mandi tu barulah tawaf wida. Lepas tawaf wida tu kita keluar teruslah daripada Mekah. Atau tunggu sekejap ke, tunggu bas ke, itu lain lah. Tapi hari ni senanglah orang nak tawaf wida. Dah selalu tawaf di keliling Kaabah tersebut. Jadi bagi orang-orang yang dah berumur contohnya, dah ada kemudahan lah tawaf wida ni. Ataupun tawaf apa pun boleh kita buat dengan naik tingkat berapa tu? Tingkat 3 kan? Naik skuter tu. Bagi yang tak pernah bawa skuter tu, jajah-jajah lah dulu. Dia tak ada lesen tu dah. Terus je. Kadang salah kira pula. Pasal berpusing. Naik skuter tu. Naik motor tu kan. Dah bergaduh. Orang rumah cakap baru 7. Orang rumah cakap baru 5. Kita dah kira 7 dah. Jom mana nak ikut. Ni tawaf ni. Tawaf kita ragu-ragu berapa jumlah kita dah tawaf. 6 ke 7? 6 ke 7? Kita ambil berapa? Ambil 6. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Ni tawafkan naik motor ni bahaya juga. Sebab apa dia satu, ialah bagi orang yang pertama kali bawa motor di tempat tawaf tu. Dan ramai orang lain bawa motor juga. Ada yang langgar tembok lah, ada yang langgar orang lah. Ada yang langgar aksiden dan sebagainya. Tapi dia tak adalah laju motor tu. Sekarang bayaran dia berapa tuan? RM50. Satu kali naik RM50. Kemudian tawaf wida dan mandi bagi bercukur. Halul. Nak bercukur tu kena mandi dulu. Selalunya kita mandi selepas bercukur. Ni sebelum bercukur pun kita kena mandi.
Hukumnya sunat, bukan wajib. Nak mandi-mandilah, tak nak mandi pun tak apalah. Ya. Tapi kita tahu hukum. Kita buat, kita tahu hukum. Kalau kita buat, tak tahu hukum, maknanya kita ikut orang je lah. Tengok orang mandi, kita mandi. Tengok orang tak mandi, kita tak mandi. Orang kata jangan mandi, kita kata tak mandi. Kita tahu hukum, kita pegang hukum, kita nak buat kerana kita tahu hukum. Bukan kita buat kerana kita ikut orang. Itu maknanya ilmu. Tuan. Okay? Bila kita berilmu dalam apa yang kita buat dalam ibadah kita tu, kita tak mudah tergugat dengan pengaruh mana-mana pun di luar ataupun apa-apa cakap pun dan sebagainya. Sebab itu kita masuk belajar agama ni tuan-tuan. Okay? Ikut pintu yang betul, bukan pintu yang salah. Betul tak? Apa maksud pintu yang betul? Ikut ilmu yang betul. Jangan pergi masuk pintu lain, pintu masuk pintu sana, masuk pintu sini. Sudahnya kita bercelaru. Sebab dipermudah-mudahkan hukum agama tu. Kalau kita baca betul-betul ikut pintu yang betul, ikut ilmu yang betul, kita tak mudah dipermain-mainkan ataupun ada petua-petua lain. Sebab ini banyak tu tuan. Ya? Nak masuk tarikat, tasawuf. Sekarang kita dah ada apa? Kota Sufi. Kota Sufi kat mana? Kat Masjid Sendayan. Layak ke kita masuk situ? Itu pintu yang berapa tu? Pintu yang pertama ke pintu yang terakhir? Pintu pertama kita ialah masuk melalui kitab-kitab ataupun belajar-belajar agama, fardu ain dan sebagainya dahulu. Yang tu pintu akhir kalau kita nak masuk pun boleh. Okay? Banyak perkara-perkara yang kita kena tahu sebelum kita masuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Macam kita belajar Al-Quran lah. Apa yang kita kena belajar dulu? Makhraj huruf, muqaddam. Baca muqaddam dulu. Jangan belajar taranum dulu. Okay. Panjang pendek pun tak tahu lagi. Makhraj huruf pun tak kenal lagi. Dah belajar taranum. Okay. Kena belajar daripada asas, daripada bawah dulu. Okay. Belajar daripada senang kepada susah, pada sikit kepada banyak. Okay. Daripada perkara yang mudah kepada yang sukar. Itu apa ni, kaedah, metodologi kita belajar. Pedagogi belajar. Okay. Sebab itu bila kita mengajar, artinya bukan maknanya kita belajar tu kita suka pada pelajaran tu, kita seronok pada pelajaran tu, tapi ilmunya kita tak dapat dengan sebenarnya. Tapi kita belajar tu untuk kita dapatkan ilmu sebenarnya. Di mana pun kita belajar, carilah ilmu. Okay? Dengan sebenar-benarnya. Baik itu ikut pintu yang betul bila kita belajar. Jangan ikut pintu yang salah. Okay? Sama juga dengan ilmu-ilmu lain. Kalau main bola, belajar apa dulu? Belajar apa dulu kalau nak main bola lah? Bola pun tak kenal macam mana main bola. Dia tak boleh jadi pandai-pandai terus. Dia kena belajar daripada yang mudah kepada yang susah. Baiklah tuan-tuan. Kemudian kalau nak berhimpun, mandilah dulu. Itu maksud dia. Sunat mandi sebelum kita masuk perhimpunan tu, jamaah. Maknanya kita pergi sembahyang Jumaat. Pasal tu mandi nak pergi sembahyang Jumaat tu sunat. Tetapi sunat mandi sembahyang Jumaat sebelum kita pergi solat Jumaat tu sunat muakkad. Baik. Adapun mandi yang sunat muakkadnya itu setengah daripadanya mandi bagi orang yang memandi orang mati. Orang yang memandikan orang mati sunat mandi, tapi sunatnya adalah sunat muakkad. Boleh tak dia tak mandi? Boleh. Tapi kita kena tahu, kalau kita dah mandikan orang mati,
Kita balik rumah kena mandi. Dan kita tahu hukum kita mandi itu adalah sunat. Dan sunat itu adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Itulah ilmu, tuan. Bukan mandi kerana kita tahu orang kata kita dah mandi orang mati, kita kena mandi tak. Apa hukumnya kita mandi selepas kita memandikan orang mati? Hukumnya sunat muakkad. Dan bila masanya kita mandi, selepas kita mandikan orang mati, masanya ialah dan masuk waktunya dengan selesai memandikan mayat. Pas kita mandi je mayat tu, itulah masa kita mandi sunat. Selepas memandikan mayat, dan luput sunat dengan berpaling di pol mandi dengan panjang masa, dan luput hukum sunat mandi selepas mandi orang mati itu kalau kita ambil masa yang panjang selepas kita memandikan orang mati. Dah lama dah orang tu dah kena tanah, dah kena ke bumi kan dah. Kita belum je mandi-mandi lagi. Baliklah ke rumah lah. Minum teh lah dulu. Makan lah dulu. Tak juga mandi-mandi lagi sunat muakkad mandi selepas mandikan mayat tu. Maka hilang hukum sunat tu. Tak ada lagi dah. Kalau dah terlalu lama kita tak mandi selepas mayat tu dimandikan dan dikebumikan, kita tak juga mandi lagi, ambil masa yang lama, maka kalau kita nak mandi lagi lepas daripada itu, maka tak dapat lagi hukum sunat mandi. Dan setengah daripadanya sunat mandi muakkad ialah mandi sunat muakkad. Sunat muakkad mandi ialah mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Jadi orang perempuan tadi tak sembahyang Jumaat. Bagi orang yang nak hadir sembahyang Jumaat tu sunat dia mandi, nak pergi sembahyang Jumaat. Yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Dan jikalau Jumaat itu wajib atasnya sekalipun, bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Dan jikalau Jumaat itu wajib atasnya sekalipun, wajib atasnya. Dia nak hadir sembahyang Jumaat sebab hukum Jumaat itu dia hadir adalah hukum kita pergi hadir, kita pergi sembahyang itu adalah wajib. Kalau kita tak pergi kerana ada keuzuran dan sebagainya, ada halangan-halangan dan berbagai lagi lah, yang halang kita nak pergi sembahyang Jumaat. Berapa kali kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat? 3 kali. 3 kali. Boleh. Kalau kita tak pergi pun sunat mandi. Apalagilah kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat. Maka sunat muakkad tu dituntut. Bila kita nak pergi sembahyang Jumaat, dituntut kita mandi sunat Jumaat tu sunat muakkad. Dan kalau kita tak pergi Jumaat pun boleh mandi sunat muakkad. Artinya siapa juga boleh mandi sembahyang hari Jumaat ni. Perempuan boleh tak? Boleh mandi. Mandilah sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Hari Jumaat tu mandi sunat. Dan masuk waktu mandi sunat Jumaat ini, mandi sunat Jumaat ini ialah waktu masuk waktunya daripada fajar yang sadiq. Maksudnya fajar yang sadiq. Kita ada 2 fajar. Satu dipanggil fajar kazib. Dan satu lagi dipanggil fajar sadiq. Yang kazib ni itu tidak dikira fajar. Maknanya 10 minit sebelum fajar sadiq tu ataupun setengah jam ke. Ada fajar keluar tapi fajar kazib. Kejap saja dia keluar. Selepas daripada itu barulah fajar sadiq, dan itulah tandanya waktu subuh masuklah. Fajar sadiq. Kazib ni apa makna kazib? Fajar yang apa? Yang menipu lah, yang tidak, yang palsu, yang tidak sah lah. Fajar yang bohong. Kazib ni bohong. Sadiq ni yang benar. Tetapi kalau kita nak mandi sunat Jumaat ni, mentakhirkan dia hingga hampir perginya kepada Jumaat, terlebih afdal. Itu yang lebih afdal mandi. Dekat-dekat dah pergi waktu masuk Jumaat tu, hampir-hampir nak masuk.
kita nak pergi jemaah tu, mandilah sebelum kita pergi. Ya. Maksudnya janganlah terlalu lewat sangat nak pergi solat Jumaat. Akhirnya kita pergi sampai di solat Jumaat tersebut, ya, di masjid, orang dah masuk apa? Orang dah semayang dan dah rukuk dan iktidal pada rakaat yang kedua, maka tidak sah Jumaat kita. Hendaklah kita dapatkan rukuk yang pertama. Okay? Baru dikira Jumaat kita. Yang pertama tadi kita mandi pagi. Pagi sajalah. Ya. Mandi nak pergi jemaah tu kita mandi lagi sekali. Boleh? Tak ada masalah. Yang pertama tu tak ada niat. Yang kedua tu ada niat. Yang penting dia niat. Kalau kita mandi biasa aja pagi tu, tak ada niat apa-apa, mandi kerana nak segarkan tubuh badan, ya, itu sunat, tapi sunat ghairu muakkad. Jadi bila kita mandi dekat nak sebelum jemaah tu, kita niat mandi sunat jemaah, maka itu adalah sunat muakkad. Senang tak nak buat pahala ni tuan? Kita nak cari pahala ni senang ke susah? Senang. Dengan syarat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu hendaklah dengan niat. Niatlah. Yang adat jadi ibadat. Tapi kalau kita tak niat, yang sepatutnya ibadat tak jadi ibadat, tetapi jadi adat. Biasa kita mandi di subuh pagi, tak ada niat. Nak pergi jemaah pun kita mandi tapi tak ada niat. Tak dapatlah pahala ibadat niat kita tu. Niat mandi kita tu mandi biasa je lah. Tu sebab kena tahu apa kita nak mandi tu. Mandi nak kerana etikaf, niat. Mandi kerana etikaf. Mandi kerana apa lagi? Mandi kerana selepas mandikan orang mati. Niat dulu sebelum mandi. Baru dapat pahala. Baru dikatakan ibadah. Jadi kita ada dua ni tuan. Ibadah ataupun adat. Ibadat ataupun adat. Kadang-kadang adat, ibadat tu dah jadi adat. Dah jadi adat, tak jadi ibadat lagi. Sebab kita tak pasang niat. Masa pasang niat kita tak berniat. Patut jadi ibadat tetapi jadi adat. Biasalah. Okay. Sekejap lagi kita ada permintaan. Ya. Doa. Selamat untuk pergi umrah kepada saudara Izhar Talib dan juga Salmiah Umar. Ada ke di sini? Ada. Ya. InsyaAllah sekejap lagi. Ya. Dia pergi 13 bulan 9. 2023 dan pergi pertama kali. Ya. Sama-sama lah kita mendoakan nanti insyaAllah. Dan akhir sekali mandi sunat Jumaat ni ialah iaitu mentakhirkan mandi sunat Jumaat ni yang lebih ialah pada mentakhirkannya bila kita nak pergi solat Jumaat, itu adalah mandi yang lebih afdal. Carilah yang afdal, tuan. Ya? Okay. Tapi habis waktu mandi solat Jumaat tu, bila kita putus asa, selesai tak dapat kita mandi sunat Jumaat, bila kita putus asa untuk mendapatkan Jumaat. Okay. Bila kita putus asa tak dapat Jumaat, tak ada, kita dapat Jumaat lagi, kita terlalu lambat. Orang dah rukuk pada rakaat yang kedua solat Jumaat tu, memang kita tak ada harapan lagi dapat Jumaat, maka habislah sunat untuk kita dapatkan sunat mandi Jumaat pada hari Jumaat. Itu waktu habis dia, tuan-tuan. Dan makruh meninggalkan mandi solat Jumaat ini. Makruh. Kita tinggalkan mandi solat Jumaat dengan ketiadaan uzur.
Kalau tak ada uzur, makruh kita tinggalkan. Jadi sesiapa nak pergi solat Jumaat ataupun orang yang tak wajib sembahyang Jumaat pun dia nak mandi sunat Jumaat tu adalah sunat muakkad. Dan hukumnya kalau kita tak mandi hari Jumaat tu, mandi sunat Jumaat tu, hukumnya makruh kita tak mandi. Dan ialah yang terlebih muakkad daripada segala mandi sunat. Inilah mandi sunat yang paling muakkad sekali, iaitu mandi sunat Jumaat. Jadi setakat itulah dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita nak menyampaikan hajat sahabat kita ni, iaitu Izhar Talib dan juga Salamiah Umar ni.